tak biasa bila tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila ku tak mendengar suaramu. Aku tak biasa bila tak memeluk dirimu. Aku tak biasa bila ku tidur tanpa bawamu. Aku tak biasa. Aku tak biasa. Ku coba untuk terus berlalu dari hatimu, namun tak bisa. Bayangan itu selalu mengganggu dalam tidurku. Ku menangis, kini cintaku telah kau bagi. Tak sanggup ku hadapi semua ini. Aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila ku tak mendengar suaramu. Aku tak biasa bila tak memeluk dirimu. Aku tak biasa bila ku tidur tanpa bawamu. Aku tak biasa. Aku tak biasa. Aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila ku tak mendengar suaramu. Aku tak biasa bila tak memeluk dirimu. Aku tak biasa bila ku tidur tanpa bawamu. Aku tak biasa bila tiada kau di sisiku. Aku tak biasa bila ku tak mendengar suaramu. Aku tak biasa bila tak memeluk dirimu. Aku tak biasa bila ku tidur tanpa bawamu. Aku tak biasa. Aku tak biasa. Aku tak biasa daripada Alda baru saja menghiburkan anda di jam yang kedua Manis Express hari ini. Jika anda tak biasa ke Tasik Kenyir mulai tahun 2021 ini, anda harus pergi ke Tasik Kenyir, ya. Pasal apa tu Fat tahun ni? Sebab kalau anda semua nak tahu, 2021 ini adalah tahun melawat Tasik Kenyir. Ya, kepada anda semua yang baru sahaja bersama dengan Fat dan juga Fia di Manis Express ini, terima kasih dan juga diminta untuk anda tidak menukar siaran radio anda, kerana ada sesuatu yang menarik untuk dikongsi kepada anda semua. Jadi kepada anda semua juga yang sekarang ini berkelepangan, ada masa untuk nak ke Facebook, boleh saja ke Facebook Manis FM hari ini untuk menyaksikan kita ada secara live hari ini. Dan tidak dilupakan, selamat datang dan Assalamualaikum diucapkan kepada Tuan Haji Mahdi Amin bin Ahmad selaku pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksana Tahun Melawat Kenyir 2021. Assalamualaikum Tuan Haji. Selamat datang. Yang pertama sekali, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pertama sekali kepada Manis FM kerana sudi menjemput ke tengah untuk memberi publicity dan juga promosi pasal Tahun Melawat Kenyir. Ya, jadi Tuan Tidak Haji, lupakan saya ucapkan terima kasihlah kepada Fat dan juga Fia. ya, sama-sama Tuan Haji. Jadi Tuan Haji sihat hari ni Tuan Haji? Alhamdulillah setakat ni okey. Nampak muda Tuan Haji ni. Kalau saya teka lah, umur baru 35, 36. Betul-betul.
Tuan Haji daripada mana tadi? Saya daripada Office Tasik Kenyir. Tasik Kenyir. Sebab kita ada mesyuarat pasal pelancaran TMK. Ya. Dia singkatan Tahun Melawat Kenyir tu TMK 2021. Kiranya fresh dari Tasik Kenyir ni. Jadi kita nak tahu jugalah apa perkembangan Tasik Kenyir ni. Jadi mungkin ramai yang belum tahu. Bila boleh Tuan Haji terangkan sikit tak tentang peranan Ketengah dalam pembangunan serta kemajuan Tasik Kenyir ni? Pasal apa kita panggil orang Ketengah hari ni? Nak tahu. Okay, terima kasihlah kepada Fia. Sebelum saya terang lebih lanjut pasal peranan Ketengah tu, suka saya explain dulu, jelaskan dulu apa itu Ketengah. Sebab semua saya rasa semua orang tahu pasal Ketengah ni. Cuma Ketengah tu apa dia? Sebenarnya Ketengah tu adalah Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah. Disingkatan tu adalah pergi pada Ketengah lah. Okey, Ketengah sebenarnya merupakan sebuah agensi lembaga kemajuan wilayah di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Dan sebenarnya Ketengah ni telah pun ditubuhkan pada 12 April 1973 dan kawasan yang dipertanggungjawabkan untuk dibangunkan adalah di kawasan rural area, kawasan luar bandar di negeri Terengganu. Lebih kurang dalam 650,000 hektar, maknanya separuh daripada negeri Terengganu, merangkumi Dungun, Kemaman dan juga Ulu Terengganu. Pada asalnya luasan Ketengah ni sebanyak 443,000 hektar. Tapi pada 12 Jun 1993 Tasik Kenyir yang digazetkan sebagai kawasan Ketengah tu mempunyai keluasan seluas 209,199 hektar. Maknanya daripada jumlah tu 38,000 hektar merupakan catchment area. Dan selebihnya 171,199 hektar tu itu merupakan daratan. Dan kalau ikutnya Ketengah ni ia merangkumi 3 daerah yang saya sebut tadi, Dungun, Kemaman dan juga Ulu Terengganu. Dan dia telah pun membangunkan 5 buah bandar. Bandar Al-Mutafi Billah, Ketengah Jaya, Bukit Besi, Seri Bandi dan juga Cineh Baharu. Dan apabila diserahkan Tasik Kenyir itu kepada Ketengah, Ketengah mempunyai tanggungjawab yang lebih besar lah. Sebabnya ini merupakan satu permulaan untuk Ketengah membangunkan satu kawasan yang perlu ditonjolkan sebagai produk destinasi pelancongan di negeri Terengganu. Pusat lah, destinasi menarik lah untuk menjadi tarikan orang ramai datang ke Terengganu lagi ni. Ya, jadi kepada anda semua yang belum lagi untuk datang ke Tasik Kenyir, tahun 2021 ni lah adalah tahun yang sesuai untuk anda, kerana di Tasik Kenyir kaya dengan orang kata alam semula jadinya. Kita ada hutan hujan tropika di sana. Kita juga ada masyarakat orang asli dan juga tarikan air terjun di Tasik Kenyir ya, Tuan Haji. Jadi kita nak tahu mengapa tahun 2021 ini menjadi tahun pilihan sebagai tahun melawat Kenyir, dan apakah misi dan juga visi Ketengah untuk Tasik Kenyir tahun 2021 ini. Kenapa bukan 2022, 2023 kan? Kenapa 2021? Sebenarnya penganjuran TMK 2021 ni ia sebenarnya dirancang untuk dibuat pada tahun 2022. Tapi memandangkan berlakunya satu wabak yang melanda negara kita, bukan melanda negara kita je lah, malahan seluruh dunia, seluruh dunia, iaitu pandemik COVID-19. Jadi apabila berlakunya pandemik COVID ni, jadi inisiatif daripada pengurusi Ketengah, Datuk Senator Yang Berhormat Senator Datuk Razali telah mencadangkan supaya diadakan pada tahun 2021. Sebab utamanya adalah untuk memulihkan sektor ekonomi di kawasan Tasik Kenyir yang terlibat dengan pengusaha-pengusaha pelancongan yang bukan sahaja terdiri daripada rumah-rumah bot laju, tetapi juga pengusaha-pengusaha kedai makan, pengusaha chalet dan juga pengusaha-pengusaha yang lain lah. Yang kedua, dengan penganjuran tahun melawat Kenyir ni, sebab kita menyajikan berbagai aktiviti event yang kata yang boleh menarik pelancong datang ke Tasik Kenyir. Dan apabila dia orang datang,
kita rasa kita boleh memberi satu kepuasan, keseronokan kepada mereka. Dan daripada situ perasaan rasa keseronokan dia tu dia boleh letak, dia mahadkan dalam minda dia bahawa Tasik Kenyir bukan sekadar tempat pelancongan semula jadi, tapi ia lebih kepada penganjuran aktiviti event dan juga pelancongan keluarga. Jadi saya tertarik dengan apa yang Tuan Haji bagi tahu tadi, akan ada aktiviti-aktiviti menarik. Jadi mungkin ramai lah kan, dah sebab pandemik COVID ni menyebabkan ramai tak boleh pergi bercuti, dan sekarang ni baru-baru ini kita dapat tahu kita dah boleh mentas negeri. Jadi nak tahu juga, mungkin ramai yang teringin sangat nak pergi berjalan ni boleh menjadikan Tasik Kenyir ni sebagai tempat destinasi mereka. Jadi nak tahulah apakah antara acara-acara yang bakal ada di Tasik Kenyir ni untuk tahun melawat Kenyir 2021 ni. Jadi kalau macam saya sendirilah, kalau kebanyakan saya kalau ke Tasik Kenyir dan juga rakan-rakan saya kebanyakannya pergi ke Tasik Kenyir hanya untuk memancing. Kalau kita tahu memancing di Tasik Kenyir ni memang dah menjadi, kalau peminat-peminat yang gemar kan ikan ni, dia memang Tasik lah. Kenyir lah adalah tempat yang paling menarik untuk kita memancing. Jadi antara aktiviti-aktiviti lain yang boleh, yang sesuai untuk seisi keluarga, apakah aktivitinya? Okey. Yang pertama sekali, kalau orang sebut Tasik Kenyir, semenjak dibuka kepada pengunjung bermula pada tahun 1985 masa siap empangan dam tu, dan diserahkan kepada Ketengah pada tahun 1993. Aktiviti utama yang orang nampak, pengunjung nampak adalah memancing. Tidak ada aktiviti lain. Tapi kita kena ubah persepsi dia orang bahawa bukan sekadar memancing, sebab Tasik Kenyir merupakan satu tasik yang begitu luas, yang ada kawasan takungan seluas 38,000 hektar. Jadi kalau kita tidak memaksimalkan penggunaan dia, rasanya rugi saja. Lagipun kalau kita memancing, kebanyakannya kita tak boleh membawa keluarga. Kita sendiri sahaja yang pergi untuk memancing. Jadi mungkin tarikan untuk tahun ini Ketengah bawakan satu aktiviti baru. Apakah aktiviti yang boleh kita nak bawa keluarga kita untuk sama-sama pergi ke Tasik Kenyir ini? Sebenarnya berbagai aktiviti yang telah kita tawarkan sebelum ni. Okey, sebelum saya sentuh kepada penganjuran TMK 2021 tu, suka saya jelaskan di sini bahawa di Tasik Kenyir telah dibuka, telah diwartakan sebagai zon bebas cukai. Jadi pada tahun 2017 telah diluluskan, dan kita menyajikan berbagai produk-produk bebas cukai untuk sebab kita memikirkan di sini sebelum Tasik Kenyir dibuka sebagai zon bebas cukai, ramai pengunjung-pengunjung yang pergi ke Mata Panjang, ke Langkawi terdiri daripada pengunjung daripada negeri Terengganu, Kelantan dan juga Pahang. Jadi apabila kita buka je di Tasik Kenyir, sebab kita punya survey pada ketika pembukaan tu, ramai pengunjung. Majoritinya daripada Terengganu lah. Dan selain dia orang pergi memancing secara boat family, naik boat house lah. Naik boat house. Ibu-ibu ni bersama dengan anak-anak dia ni pergi untuk shopping. Shopping. Okey, untuk tahun melawat TMK 2021 kita menyajikan berbagai aktiviti di Tasik Kenyir. Untuk tahun 2021 sebanyak 15 aktiviti utama yang kita anjurkan di sini, dan 14 aktiviti sokongan sebenarnya. Untuk aktiviti utama bermula pada Januari ni. Januari kita dah telah siap penganjuran pertandingan memancing. Terlepas lah saya ni. Dah terlepas lah. Terlepas jadi pada awal bulan baru ni. Tapi tak terlepas. Sebabnya pertandingan memancing ni kita buat secara Grand Prix. Ada 4 siri lagi yang menanti. Wah, menarik. Dia macam seperti perlombaan motosikal lah. Bukan sekali je. Dia ada banyak round lagi. Jadi tak terlepaslah kepada anda semua yang mendengar sekarang ini. Mungkin anda gemar untuk memancing. Mungkin selepas ini bila tarikh untuk berlangsungnya aktiviti memancing, pertandingan memancing itu? Okey. Untuk pertandingan kata nama dia Kenyir Fishing Grand Prix. Dia kita start pada bulan Februari sekejap lagi.
26 sehingga 28 kita panggil Kenyir Snakehead Battle. Itu yang pertama. Yang kedua pada bulan Jun nanti kita ada Kenyir Claw Fishing pada 5 sehingga 7 Jun. Lepas tu Kenyir Fishing Tournament kita buat sempena Festival Kenyir. Festival Kenyir ni buat di dalam bulan Ogos. Lepas tu Kenyir Monsoon Casting Tournament kita buat akhir tahun bulan Disember pada 18 hingga 20. Jadi bagaimana sebelum ni pertandingan memancing itu, bagaimana sambutan daripada rakyat-rakyat bukan sahaja Terengganu walaupun di pantai timur ni kita ada terkenal dengan tasik Kenyir ni, terkenal di kalangan penduduk-penduduk di Terengganu, Kelantan dan juga Pahang. Bagaimana sambutan untuk di luar daripada pantai timur? Adakah ada juga penyertaan daripada luar pantai timur ni? Okey. Untuk pertandingan memancing ni kita buat sebenarnya kalau 4 kali untuk tahun 2021 ni memang banyak lah. Biasa kita buat 1 kali ataupun 2 kali lah. Tapi sebelum ni pertandingan memancing ni kita buat di peringkat ASEAN dan juga international. Dan memang sambutan menggalakkan. Sebab baru-baru ni pun kita buat Monsoon Casting Tournament kerjasama dengan Kerajaan Negeri. Kita mendapat penyertaan lebih kurang 600 peserta. Jadi memang yang tu domestik. Yang belum masuk yang kategori daripada antarabangsa ataupun peringkat Asia Tenggara. Sebabnya pasal COVID ni dia orang tak boleh cross border. Jadi ia merupakan peluang jugalah kepada pemancing-pemancing tempatan ni untuk membuktikan kehebatan mereka. Dan mungkin boleh terangkan, adakah hadiah? Hadiah dia misteri, tak boleh nak kongsikan dengan kita. Hadiah dia lebih kepada peralatan mancing, kepada wang tunai. Tapi peralatan memancing yang premium lah. Premium. Contohnya enjin motorbot macam tu. Menarik. Jadi kalau kita dengar ni memang banyaklah aktiviti menarik. Jadi daripada pihak penganjur pula, berapa agaknya sasaran yang kita nantikan untuk pelancong ataupun pelawat datang ni ke Tasik Kejing sepanjang tahun 2021 ni? Kerana mungkin 2021 ni adalah tahun penyembuh. Jadi kebanyakan kita ekonominya mula stabil dan mula untuk melancong. Jadi bagaimana sasaran untuk tahun 2021 ni? Untuk sasaran 2021 ni kita telah mensasarkan sebanyak 600,000 orang pengunjung untuk datang ke Tasik Kenyir untuk sama-sama menyertai berbagai acara yang kita pertandingkan. Di samping itu, selain daripada yang tak minat menyertai acara, dia boleh datang untuk hiburan keluarga macam yang beritahu tadi. Lepas tu dari segi nak membeli belah untuk kedai bercukai. Dan kita mensasarkan kalau 600 tu lebih kurang puratanya lebih kurang 50,000 untuk pengunjung sebulan. Dan nombor tu adalah nombor yang luar biasa sempena tahun ini sahaja, ataupun sebelum-sebelum ni itu nombor yang biasa? 600,000 tu memang orang selalu datang ke Tasik Kenyir? Okey, itu soalan yang bagus tu. Sebenarnya kita boleh mencapai lebih kurang dalam 800,000 dah hampir kat 1 juta. Tetapi apabila kita memikirkan pasal penularan pandemik COVID-19 ni, kita mensasarkan setakat tu saja. Tetapi sekiranya pandemik ni kiranya dah beransur pulih, dah okey, suasana okey, saya rasa bolehlah pergi sehingga ke 1 juta. InsyaAllah. InsyaAllah. Siapa lagi kalau bukan kita pendengar-pendengar ni, terutama sekali di pantai timur ni, untuk ke Tasik Kenyir tu nanti. Mungkin ada di kalangan kita pendengar-pendengar ini khawatir dan risau kerana kita dengar Tasik kan, mungkin kita tidak tahu apakah kemudahan asas di sana. Itu menyebabkan kita rasa macam nak bawa keluarga, nak bawa anak-anak kecil ni rasa berat hati. Jadi bagaimana Tuan Haji boleh terangkan kepada pendengar-pendengar kita tentang kemudahan asas sebenarnya ada di Tasik Kenyir itu? Kerana mungkin ada yang risau sekarang ni nak ke Tasik Kenyir kan, sebab fikir tentang penginapan, tentang makanan dan sebagainya. Boleh Tuan Haji terangkan? Okey, sekarang ni masa mula-mula ke tengah diberi tanggungjawab pada tahun 1993 memang kurang kemudahan. Tetapi zaman tu dah lama dah berlalu. Jadi fasiliti sekarang ni kalau saya ingat ramai yang sudah tahu, salah satu daya tarikan yang utama di Tasik Kenyir adalah rumah-rumah bot. Orang sana panggil houseboat, dia English sedikit. Tapi sekarang ni kalau kita tengok dia rumah-rumah bot tu semua fully book. Tidak ada satu pun yang tertinggal. Sekarang ni kalau saya perhatikan, kalau
rumah-rumah bot yang didaftarkan lebih kurang dalam 80 buah rumah bot. Dan semuanya dah ditempah, dan kalau ikut dari segi fasiliti, rumah bot memang satu kemudahan yang begitu baiklah menggantikan hotel ataupun resort di sana. Tetapi buat masa sekarang kerajaan negeri pun sedang berusaha untuk menyiapkan satu hotel di atas Pulau Poh. Dan insyaAllah kalau lepas ni sekarang ni dah tidak ada masalah untuk datang ke Tasik Kenyek untuk menginap. Bila siap hotel tu lagilah banyak lagi ramai lah pengunjung-pengunjung yang akan datang ke Tasik Kenyek ini nanti. Jadi kepada anda semua yang baru saja mengikuti buat bicara kita hari ini, anda bersama dengan Fad dan juga Fia bersama tetamu jemputan kita hari ini, Tuan Haji Mahdi Amin bin Ahmad selaku pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksana Tahun Melawat Kenyek 2021. Dengan topik kita pada hari ini, Tahun Melawat Kenyek 2021. Dan kepada anda semua yang terlepas daripada awal tadi, jangan risau kerana anda boleh saja ke Facebook Manis FM untuk mengikuti daripada awal sehinggalah ke akhir ni nanti. Ya, secara live tau. Boleh nampak muka kami bertiga ni. Dan juga muka Tuan Haji kita yang bersemangat. Lagi handsome daripada saya rasa. Ya, memang. Jadi kita dah sembang dah, kita dah tahu dah pelbagai aktiviti yang menarik dan mungkin ramai juga pendengar yang macam nak pergilah Tasik Kenyek 2021 ni. Jadi bagaimana cara untuk mereka tahu setiap detail tentang acara-acara yang bakal diadakan? Boleh kongsikan tak? Mungkin ada website ke, ada nombor telefon yang boleh mereka telefon ke, macam mana? Okay, sekarang ni kalau ikutnya media yang paling digemari paling ramai Facebook. Facebook, laman web. Dia lebih kurang kepada media sosial lah kiranya. Yang mudah untuk kita akses. Hujung jari je. Dan ketengah memang ke arah tu lah. Untuk dapatkan maklumat, terutamanya Tahun Melawat Kenyek ni, pengunjung bolehlah mendapatkan di capaian di www.ketengah.gov.my/TMK 2021. Dan Facebook ketengah lah. Untuk kalau yang umur-umur yang ke belakang, yang usia-usia meningkat tu sikit, dia orang pun tahu, dia orang masih lagi menggunakan media yang biasa, contohnya talian telefon. Okay, kalau telefon 09 823 1000. 1000. 823 1000. Senang nak ingat. 823 1000. Itu bagi golongan yang telah pun orang kata telah pun meningkat umur. Jadi bagi golongan-golongan remaja ni, mereka lebih kepada Instagram. Jadi Instagram ketengah sendiri ada tak? Di Instagram ada. IG ketengah. Ketengah juga. Senang je. Tak payah nak fikir lama. Terfikir ketengah je, type ketengah, jumpalah. Type ketengah je semua dapat punya. Lepas ni saya akan buat story dan akan tag IG ketengah lah. Jadi mungkin sekarang ini untuk tahun 2020, cabaran utamanya adalah COVID-19. Dan pada 2021 ini, untuk peringkat awal ni, cabarannya masih lagi COVID-19. Ini kalau kita tengok sekarang ini, pandemik ini seperti orang kata kita perlu hidup dengan norma baru ini sepanjang tempoh 2021 ini. Jadi bagaimana cabaran ini menjadi satu halangan utama untuk program ini? Untuk memastikan kita semua mengikut SOP untuk penyertaan-penyertaan yang telah pun dibuka. Sebab yang akan datang nanti kan ramai kan datang melawat tu. Jadi macam mana kita nak memastikan semua mematuhi SOP dan ikut pada norma baharu kita ni? Yang tu memang kalau misalnya pandemik COVID masih lagi menular, memang semestinya kita kena ikut SOP seperti mana yang digariskan oleh KKM. Kita kena pakai penutup muka, kita kena ada penjarakan sosial. Cuma orang di staf ketengah yang berada di Pekalang Gawi, dia akan mengawasi dari masa ke semasa setiap pengunjung yang datang ke Tasik Kenyek mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Dan memang SOP tidak boleh kita kompromilah. Dan insya-Allah kita berharap orang yang datang tu pun menyedari dan rasa tanggungjawab tu ada pada mereka untuk mematuhi SOP itu. Bukan sekadar pergi je kan melancong. Dan yelah, kita pun dah nak sampai ke penghujung. Kita nak tahu jugalah akhir kata mungkin adalah harapan Tuan Haji atau pesanan yang nak disampaikan pada pendengar-pendengar kita ni sempena tahun
melawat Kenyir 2021 ini. Jadi kalau kita tengok di Facebook ni Tuan Haji, ramai yang memberi komen. Antaranya kita ada Sam Kiss kata kemas keming Tuan Haji Mahdi Amin. Ramai peminat Tuan Haji kita ni. Nora Lizan Abdul Rahman kata steady Encik Mahdi. Zamrul kata hi boss. Ramai yang memberi komen di Facebook untuk melihat sendiri. Mungkin ada kalangan pekerja-pekerja di Ketengah sendiri juga ni. Jadi mungkin kata-kata akhir daripada Tuan Haji sendiri. Okey, saya punya kata-kata akhir, saya memang berharap agar penganjuran TMK ni berjalan lancar dan sempurna. InsyaAllah. Walaupun COVID-19 tu belum berakhir, tapi kita ada SOP yang perlu kita patuhi. Jadi patuhi betul-betul SOP dengan pakai penutup muka, kita punya penjarakan sosial. Sebab saya rasalah untuk tahun 2021 ni pandemik ni memang sukar lagi lah untuk berakhir. Jadi dari masa ke semasa kaki tangan Ketengah yang berada di Pengkalang Gawi tu sentiasa mengawasi dia setiap pengunjung supaya penularan COVID ni tidak berlaku di Tasik Kenyir. Dan saya menyerulah kepada semua pengunjung, tidak kira di negeri Terengganu ke, Kelantan ke, Pahang ke, seluruh Malaysia. Sebab kalau kita nak bawa pengunjung daripada luar memang susah sikit lah. Jadi kita fokuskan kepada pengunjung-pengunjung domestik supaya kita sama-sama memeriahkan penganjuran tahun melawat Kenyir 2021. Dan insyaAllah dengan sokongan anda semua kita berjaya. Ya, insya-Allah, amin. Jadi terima kasih diucapkan kepada tetamu kita pada hari ini, Tuan Haji Mahdi Amin bin Ahmad selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksana Tahun Melawat Kenyir 2021 dengan topik kita pada hari ini, Tahun Melawat Kenyir 2021. Dan saya ingin mengucapkan jutaan tahniah dan juga terima kasih kepada pihak Ketengah sendiri kerana sudi hadir ke konti Manis FM kita pada hari ini. Jadi terima kasih Tuan Haji sudi datang memaniskan konti kami dan minta maaf kalau ada salah dan silap dan kita doakan yang terbaik untuk penganjuran tahun melawat Kenyir ini pada tahun inilah. Jadi jangan ke mana-mana, selepas ini kita ada Kapsul Santai bersama Ustaz Said. Terima kasih. Hayati Kapsul Santai bersama Ustaz Said dibawakan oleh Ladang Rakyat Terengganu Sentian Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.